Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Tajuk pembincangan kita hari ini ialah pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. Ini adalah ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri, Puteri Aisyah Mawadah, seterusnya kawan saya Nur Syafiqah Syuhada dan Nur Amirah Fakihah. Apakah yang dimaksudkan dengan pendidikan awal kanak-kanak? Pendidikan awal kanak-kanak merupakan pendidikan peringkat awal usia kanak-kanak. Awal kanak-kanak ialah istilah yang merujuk kepada tempoh masa kanak-kanak sejak lahir hingga ke tahap umur 8 tahun. Oleh itu, pendidikan awal merupakan program tidak formal yang menyediakan pengalaman pembelajaran kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun selama setahun atau lebih sebelum dimasukkan ke tahun 1 di sistem persekolahan formal. Guru prasekolah dan pelaksana tadika harus mengetahui dan memahami perkembangan kanak-kanak pada peringkat umur 4 hingga 6 tahun. Ini bertujuan supaya mereka boleh mengubah suai kurikulum mereka mengikut kesesuaian peringkat umur, kemampuan, kebolehan dan minat murid. Seterusnya, saya serahkan kepada Syafiqah. Jenis-jenis institusi pendidikan di Malaysia terdapat dua, iaitu Taska dan Tadika. Tapi yang pertama adalah Taska. Taska merupakan taman asuhan kanak-kanak. Ia didominasikan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk kanak-kanak melebihi 4 orang yang berumur 4 tahun ke bawah selain dari seisi rumah dengan menerima upah. Taska adalah berbeza daripada Tadika dan pusat jagaan kanak-kanak. Tujuan Taska diadakan adalah membantu ibu bapa menjaga anak-anak mereka sepanjang ketiadaan ibu bapa. Penubuhan Taska perlu didaftarkan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Untuk Taska terbahagi kepada dua. Ada jenis Taska kerajaan iaitu Taska Mara dan adanya Taska swasta. Tadika pula adalah taman didikan kanak-kanak atau boleh dikatakan didefinisikan sebagai mana-mana premis yang menerima masuk lebih dari 4 orang kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun untuk tujuan menerima pendidikan dengan upah. Penubuhan tadika swasta perlulah didaftarkan dengan Jabatan Pelajaran Negeri, iaitu ianya di bawah unit pendidikan swasta. Oleh demikian, semua yang berkaitan dengan tadika swasta perlu dirujuk kepada Jabatan Pelajaran Negeri. Tadika juga terbahagi kepada dua, sama seperti Taska, iaitu tadika kerajaan dan tadika swasta. Bagi contoh kerajaan, adanya tadika prasekolah, pasti dan perpaduan. Untuk contoh swasta pula, adanya Little Khalib, Smart Reader maupun Al-Kautar. Perbandingan institusi pendidikan di Malaysia. Institusi tadika kerajaan dan swasta. Tadika kerajaan. Yang pertama, prasekolah ini dimiliki dan dikendalikan oleh pihak berkuasa, kerajaan tempatan atau badan pendidikan negeri. Yang kedua, mengikuti silibus kurikulum kebangsaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu KPM. Yang ketiga, kos pendidikan biasanya lebih rendah kerana kerajaan menyediakan subsidi atau pembiayaan untuk memastikan akses yang lebih berpatutan kepada pendidikan. Keempat, menetapkan pakaian seragam sekolah yang harus dipakai oleh kanak-kanak untuk memberi gambaran kesamarataan dan mengurangkan perbezaan sosial. Tadika swasta pula ialah prasekolah swasta dimiliki dan dikendalikan oleh pihak swasta atau pertubuhan bukan kerajaan. Yang kedua, boleh mengamalkan kurikulum kebangsaan atau antarabangsa bergantung kepada dasar prasekolah swasta. Yang ketiga, yuran pengajian mungkin lebih tinggi kerana prasekolah swasta mesti bergantung pada yuran pendaftaran, yuran bulanan atau sumbangan daripada ibu bapa. Yang terakhir, tadika swasta mungkin mempunyai dasar seragam yang berbeza dan pakaian seragam. Ini mungkin mencerminkan identiti atau tema tertentu yang diterima pakai oleh tadika. Institusi Taska kerajaan dan swasta. Taska kerajaan. Bilangan tempat di taska kerajaan mungkin terhad dan mungkin bergantung kepada dasar-dasar kerajaan tempatan. Waktu operasi taska kerajaan mungkin lebih sesuai dengan waktu kerja kerajaan. Taska swasta.
taska swasta mungkin menyediakan lebih banyak pilihan dengan bilangan tempat yang boleh disesuaikan. Yang terakhir, taska swasta menawarkan fleksibiliti masa operasi yang lebih besar bagi memenuhi keperluan orang tua yang mempunyai jadual kerja yang tidak tertentu. Implikasi institusi pendidikan di Malaysia. Mengapakah bagusnya membuka taska dan tadika di sini? Adanya kelengkapan pembelajaran dan kemudahan yang sesuai dipegang mengikut spesifikasi keperluan bidang kepada kanak-kanak. Selain itu, ia juga dapat menerapkan nilai-nilai murni secara bersepadu mengenai pembelajaran dan dalam melakukan aktiviti. Ia juga menyediakan tempat untuk mengembangkan karakter positif dan meningkatkan keyakinan diri dalam kanak-kanak. Yang terakhir adalah pendidikan yang sentiasa meningkatkan iltizam bagi mencapai aspirasi dengan sentiasa membuat improvisasi terhadap teknik dan strategi yang berkesan untuk menarik minat mereka dalam pembelajaran. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, pendidikan awal adalah sangat penting dan harus dimulakan sejak kelahiran kanak-kanak itu. Kita harus ingat bahawa kanak-kanak ialah pemangkin sesebuah negara dan ketua atau pemimpin masa hadapan. Justru, sikap, minda dan kebolehan generasi muda yang positif harus dibentuk sejak awal lagi. Dengan ini, pemimpin yang berdaya maju, cekap dan berdaya saing dapat dilahirkan. Itu sahaja dari kami. Terima kasih.